Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kumpulan kami akan menceritakan tentang peperangan Hunain dan pengajaran yang kita peroleh. Nama saya Muhaimin Izzat bin Muhammad Azmir, nombor matriks 054290. Jadi dipendekkan cerita, peperangan Hunain ini berlaku 15 hari selepas pembukaan kota Mekah akibat ketidakpuashatian tentera musyrikin yang diketuai oleh Malik bin Auf. Ketika itu beliau berusia 30 tahun. Beliau mengumpulkan tentera yang terdiri daripada puak Hawazin dan Saqif untuk menyerang tentera Islam. Jadi dipendekkan cerita, pertama kalinya mereka menyerang tentera Islam hampir tewas. Tapi akibat sifat teguh dan tabah Nabi Muhammad SAW, beliau marah ke hadapan dan melaungkan Allahu Akbar. Lalu beliau menyuruhkan seorang sahabat yang mana suaranya agak kuat untuk memanggil sesiapa saja yang ingin mengikut Rasulullah untuk berperang kembali. Jadi ketika itu dipendekkan cerita, ada tentera yang sebelumnya itu, yang ketika mereka mempunyai 12,000 orang, mereka berasa bongkak dan angkuh akan bilangan mereka, sehingga akan mengatakan kita kali ini pasti tidak akan dikalahkan. Jadi Tuhan uji mereka dengan serangan daripada tentera musyrikin, anak panah daripada berbagai arah, yang mengakibatkan mereka menjadi kucar kacir dan ada yang lari daripada peperangan tersebut. Ketika itulah Nabi Muhammad menyuruh seseorang panggil dan mereka kembali menyerang. Lalu Nabi Muhammad memegang segenggam pasir lalu meniupkan kepada tentera musyrikin sambil berdoa kepada Allah agar Allah memberi kemenangan kepada tentera Islam. Jadi itulah sedikit tentang peperangan Hunain yang boleh saya ceritakan di sini. Jadi pengajaran pertama yang kita boleh ambil daripada kisah peperangan Hunain ini ialah yang pertamanya, sifat bongkak atau angkuh pemimpin membawa kebinasaan. Jadi kita boleh lihat apabila Duraid bin Simah merupakan bekas ketua tentera untuk orang musyrikin, beliau menasihati Malik bin Auf agar bala tenteranya tidak perlu membawa segala peralatan, yakni anak-anak, bini, harta. Hal ini kerana apabila jikalau mereka tewas, mereka harus memberikan kesemua itu kepada puak tentera Islam. Namun begitu, Malik bin Auf ketika itu berusia 30 tahun yang memegang jawatan ketua bala tentera, tidak mahu mendengar nasihat orang lama yakni Duraid bin Simah. Beliau menyuruh juga tenteranya membawa anak-anak, harta, isteri-isteri baginya untuk meningkatkan lagi kesemangatan ataupun meningkatkan lagi semangat bala tenteranya untuk berperang. Di sini kita boleh lihat apabila tentera Islam tidak menggunakan ideologi tersebut atau tidak menggunakan perkara tersebut sebagai satu objektif peperangan, namun tentera Islam mengharapkan bantuan daripada Allah semata-mata. Hal ini kerana Allah telah mengingatkan dalam surah Al-Anfal ayat 16, sesiapa yang lari daripada medan jihad, azab pedih akan menyiksa mereka. Okey, pengajaran kedua yang kita boleh ambil daripada kisah peperangan Hunain ini ialah kepentingan berinteraksi dengan orang musyrik ataupun orang bukan Islam. Jadi dapat kita lihat ketika mana Nabi Muhammad SAW beliau baginda meminjam 100 baju perisai dan senjata-senjata daripada orang musyrikin yang lebih dikenali sebagai Safwan. Ketika itu beliau belum lagi memeluk Islam. Jadi Nabi telah meminjam selepas pembukaan kota Mekah untuk berperang dengan tentera musyrikin. Di sini kita boleh lihat bahawa Nabi telah menerapkan nilai begitu pentingnya untuk berinteraksi dengan orang musyrikin. Ketika itu Safwan tidak berdaya untuk mengenakan apa-apa syarat kepada Nabi. Oleh itu kalau Nabi nak ambil atau rampas segala harta tersebut, segala senjata tersebut, Nabi boleh buat. Tapi atas nilai sabar yang Nabi ini, beliau hanya mengatakan kepada Safwan, kami tidak akan merampasnya dan kami akan memulangkan senjata-senjata dan baju perisai tersebut. Jadi hal ini telah menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi Muhammad SAW begitu mementingkan interaksi dengan orang musyrikin dalam menarik orang-orang bukan Islam untuk memeluk Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Marasai, nombor matriku 5188. Okey. Poin yang ketiga di sini ialah ketika Rasulullah SAW keluar untuk berperang dalam pertempuran ini, seramai 12,000 orang telah mengikuti baginda, telah bersama baginda, dan 10,000 orang yang telah
10,000 orang daripada tersebut telah bersama baginda dari Madinah dan terlibat dalam pembukaan kota Mekah. Mereka terdiri daripada kaum Muhajirin, Ansar dan kabilah-kabilah yang berjiran dengan Madinah atau berada di pertengahan jalan ke Madinah. 2,000 orang lagi merupakan mereka yang baru memihak kepada Islam selepas pembukaan kota Mekah. Kebanyakan hidayah Islam masih belum tertapak kokoh di dalam hati. Mereka memasuki Islam setelah segala harapan untuk menentang dan menewaskannya hancur. Oleh itu, dalam angkatan tentera Islam ini terdapat mereka yang benar-benar beriman. Mereka telah menjual nyawa dan jiwa mereka kepada Allah demi mengangkat kemuliaan agamanya. Angkatan ini juga mengandungi golongan yang lemah dan kurang pegangan agama. Mereka memeluk Islam kerana terpaksa, memendamkan kebencian kepada Islam dan kepedihan jiwa terhadap kemenangannya. Keseluruhan angkatan tentera tidak mempunyai tahap yang sama dari segi kekuatan roh, spiritual dan keyakinan terhadap objektif peperangan yang dilakukan. Ada di kalangan mereka pihak yang inginkan harta rampasan dan habuan kemenangan semata-mata. Oleh itu, kekalahan awal yang dihadapi oleh mereka bukanlah sesuatu yang pelik. Apabila Rasulullah SAW melihat tentera yang ramai bersamanya, baginda bersabda, "Kita tidak tewaskan pada hari ini kerana bilangan tentera yang sikit." Maksudnya tentera yang tidak ramai tidak akan tewas kecuali kerana aspek-aspek maknawi yang berkaitan dengan kejiwaan tentera, keimanan, kekuatan rohani, keikhlasan dan pengorbanan mereka. Rasulullah SAW telah menggariskan kepada kita satu kaedah yang agung, iaitu ketenangan tidak dicapai dengan bilangan yang banyak maupun senjata bermutu, tetapi ia dicapai dengan kekuatan spiritual yang memenuhi jiwa para pejuang. Kekuatan spiritual ini mendorong mereka untuk berkorban dan berbakti. Al-Quran beberapa kali menegaskan perkara ini, antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, berapa ramai orang yang pernah terjadi golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah sentiasa bersama orang-orang yang beriman yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 249. Poin yang seterusnya, poin keempat, ketika orang Islam dalam perjalanan ke medan peperangan, sebahagian daripada mereka berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami zat anwat sebagaimana mereka orang musyrik mempunyai zat anwat." Rasulullah SAW menjawab, "Demi Tuhan yang diri Muhammad dalam genggamannya, kamu telah berkata sebagaimana kaum Musa berkata kepadanya, yang bermaksud, wahai Musa, buatlah untuk kami satu Tuhan, iaitu berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan." Nabi Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang jahil." Surah Al-A'raf ayat yang ke-138. Dia adalah jalan-jalan ikutan. Kamu akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kamu, iaitu Yahudi dan Nasrani. Dalam peristiwa ini, Rasulullah SAW menjelaskan umat ini akan mengikuti jalan umat sebelum mereka. Baginda menyatakannya sebagai amaran terhadap gejala ini. Umat Islam melakukannya kerana kejahilan menguasai mereka. Umat yang mengenali kebaikan dan kefasadan, jalan mudarat dan jalan manfaat, akan mengambil dan berpegang dengan kebaikan di samping menolak dan lari daripada kefasadan. Mereka hingga melalui mana-mana jalan yang memudaratkan sekalipun umat lain melaluinya. Oleh itu, apabila mereka mengikuti jalan taklid tanpa mempedulikan akibatnya, mereka telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Amir Hafiz bin Zakaria, nama Matrix 051824. InsyaAllah saya akan meneruskan pembentangan mengenai pengajaran yang dapat kita peroleh daripada perang Hunain. Poin yang kelima dekat sini, dia menceritakan tentang setelah orang Islam lari bertempiaran meninggalkan Rasulullah SAW, Syaibah bin Osman ni merupakan salah seorang daripada kaum Hawazin. Dia menyangka bahawa dia akan mendapat tuntut bela daripada kematian ayahnya,
masa perang Uhud. Okey, tetapi Syaibah ni berkata bila dia cuba untuk menghampiri Rasulullah, cuba nak bunuh baginda, ada sesuatu yang akan datang untuk menakutkan Syaibah tu sendiri. Okey, poin dekat sini nak cakap bahawa Rasulullah ni sentiasa terpelihara oleh Allah, dan ini membuktikan bahawa kebenaran risalah dan dakwaan Rasulullah yang dibawa oleh Rasulullah, ini merupakan kebenaran dakwaan Rasulullah, kerana Allah ni sentiasa memelihara baginda. Okey, seterusnya poin yang ke-6. Dekat poin ke-6 ni dia menceritakan tentang pada awal pertempuran tu, orang Islam dikejutkan dengan serangan hendak yang dikenakan oleh musuh. Serangan itu menyebabkan tentera Islam tu dia jadi kelam kabut, dia lari bertemperan meninggalkan Rasulullah. Tetapi hanya segelintir saja yang setia dengan Rasulullah. Lepas tu Rasulullah melaungkan, datang kepadaku wahai manusia, ayuh datang kepadaku, aku adalah Rasulullah, aku Muhammad bin Abdullah. Okey, namun umat Islam ni tak dengar laungan Rasulullah tersebut. Lalu Rasulullah ni menyuruh Abbas, iaitu seorang yang bersuara lantang, untuk melaungkan kepada tentera Islam. Dan seterusnya tentera Islam tu dengar laungan Abbas tu sebab dia bersuara lantang. Dan kemudian setelah 100 orang berhimpun bersama baginda, mereka memerangi musuh dan berjaya memenanginya. Akhirnya mereka menang dalam pertempuran tersebut. Okey, dalam peristiwa ni kan, dia nak cakap tentang kekalahan dakwah dalam pertempuran kemungkinan berpunca daripada kelemahan akidah sesetengah pendukungnya, ketidakikhlasan kepada kebenaran dan ketidaksediaan mereka untuk meleburkan segala-gala di jalan Allah. Okey, nak cakap dekat sini, kalau tentera sendiri tak bersedia untuk memerangi musuh dan tidak ikhlas untuk memerangi, kat sini kita boleh nampak kekalahan tu akan diperoleh. Okey, seterusnya pemimpin dakwah ni sepatutnya sentiasa memberi semangat, sentiasa memberi sokongan kepada tenteranya, supaya tenteranya tidak berasa lemah untuk memerangi peperangan tersebut. Mereka akan jadi lebih berani untuk memerangi musuh. Okey, setakat itu saja daripada saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Najmi bin Muhammad Asari, nombor matrik 051898. Okey, kita terus pada seterusnya, yakni pendirian Ummu Sulaim bin Hilman, ataupun nama sebenarnya adalah Rumaisah binti Hilman. Rumaisah binti Hilman ni adalah isteri kepada Abu Talhah. Yakni kita makruf dah, Abu Talhah ni adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talhah ni sebenarnya bukanlah suami pertama dia, yakni suami kepada Ummu Sulaim. Kisahnya macam ni, sedikit sebanyak yang saya tahu tentang Ummu Sulaim ni. Ummu Sulaim ni pada awalnya dia berkahwin dengan Malik bin Nadar. Malik bin Nadar ni pada waktu dia kahwin tu, dua-dua dalam keadaan kafir. Yakni Ummu Sulaim tidak masuk Islam lagi, dan Malik bin Nadar juga tidak masuk Islam lagi. Lepas pada Ummu Sulaim masuk Islam, Ummu Sulaim ni selalu duk ajak Malik bin Nadar ni untuk lebih dekat dengan Islam, untuk masuk ke dalam Islam, macam dakwah lah pada suami dia. Tetapi suami dia ni tolak, tak terima. Malik bin Nadar ni tak terima. Bahkan Malik bin Nadar ni dia ajak lagi Ummu Sulaim ni untuk ke arah kekufuran, untuk jadi kufur, kembali kepada kekufuran. Tak saya ikut Islam ni, tak ikut Islam ni. Lalu berpisah lah. Apabila berpisah tu, Ummu Sulaim ni wanita yang baik, jelitawan. Pada sewaktu dia berpisah dengan Malik bin Nadar tu, maka ramailah lelaki-lelaki yang pada kawasan dia tu, tempat dia tu, pergi meminang Ummu Sulaim ni. Tapi ditolak semua. Ditolak semua kecuali Abu Talhah. Tetapi Abu Talhah pun ada riwayat mengatakan pada permulaan dia pergi meminang
Ummu Sulaim ni, Abu Talha juga ditolak oleh Ummu Sulaim. Sebab waktu tu Abu Talha belum lagi masuk Islam, tapi Ummu Sulaim pada waktu tu dah masuk Islam. Ummu Sulaim ni dia jadi tawan memang dah minat, tapi Abu Talha ni berkerah juga. Dia pun pergi mengaji agama lalu masuk Islam. Waktu tu lah, lepas pada tu Ummu Sulaim pun terima dia sebagai suami, yakni terima Abu Talha sebagai suami dia. Okey, cukup pasal tu. Okey, Ummu Sulaim ni dalam perang Hunain besar pengorbanan dia. Dalam keadaan dia mengandung sekalipun, lepas tu jaga unta pula, unta suami dia. Lalu dia bawa khanjar. Khanjar ni macam kerambit. Khanjar ni dia bawa sebab apa? Suami dia tanyalah Abu Talha, "Wahai Ummu Sulaim, apa bawa kerambit ni? Bawa khanjar ni." Lalu Ummu Sulaim kata, "Aku bawa ni kalau ada orang musyrik yang hampir dengan aku, supaya aku tidak jadi tawanan perang, maka aku boleh macam jaga diri, mempertahankan diri dia." Nak kata hebatnya semangat dia, tak mengharapkan orang lain, dia sendiri yang menentang musyrik, orang musyrik. Okey, selain tu, kalau kita tengoklah di sini, kita boleh tolak pendapat-pendapat daripada orientalis ataupun pendapat-pendapat barat yang mengatakan bahawa Islam ni merendahkan martabat perempuan, menjadikan perempuan ni sebagai tawanan perang, sebagai pemuas nafsu sahaja. Tetapi kisah ni menolak ke semua pendapat mereka ataupun ke semua fikrah-fikrah mereka. Cerita ni, bila Ummu Sulaim ni mempertahankan diri dia, maka di sini jelas menunjukkan bahawa wanita Islam tu tidaklah sekadar pemuas nafsu sahaja. Bahkan Ummu Sulaim sendiri mengatakan dia tidak ingin menjadi tawanan perang. Okey, kita terus kepada seterusnya, yakni perempuan yang mana mati di dalam peperangan Hunain. Lalu Rasulullah tanya sahabat, siapa yang bunuh perempuan yang mati ni? Siapa yang bunuh perempuan ni? Sebab ada mati dalam peperangan tu. Lalu sahabat-sahabat berkata, Khalid Awalid ya Rasulullah, Khalid Awalid bunuh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya untuk mengkhabarkan kepada Khalid Awalid, yakni kata, wahai Khalid Awalid, Rasulullah kabarkan kepadamu bahawa dilarang di dalam Islam untuk membunuh perempuan, kanak-kanak dan golongan tua. Sebab apa? Islam ni agama rahmat. Islam ni rahmatan lil alamin. Rasulullah juga rahmatan lil alamin. Dalam Islam ni tidak dibenarkan membunuh golongan yang lemah. Bahkan tidak adil jika orang kuat ni membunuh orang yang lemah, yang tidak berdaya dah. Itulah keadilan di dalam Islam. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sufyani bin Bukri, nombor metrik 051840 daripada Diploma Syariah SEM 3. Okey, insya-Allah saya akan menerangkan sedikit poin berkenaan dengan perang Hunain pada poin yang di pertengahan poin yang ke-8. Okey, dalam poin yang ke-8 ni dia nak menceritakan kepada kita tentang keburukan-keburukan yang telah dilakukan oleh tentera barat. Ini tentera Kristian lah, bukan Kristian, tentera kafir. Dan cara-cara yang diperlakukan untuk menutup kesalahan mereka yang dulu. Okey, diceritakan dalam kitab pada ketika sebelum berlakunya pembukaan kota Baitul Maqdis, tentera salib telah menjanjikan kepada umat Islam pada masa tersebut, sekiranya umat Islam mengalah dalam peperangan tersebut dan menyerahkan Baitul Maqdis kepada tentera Kristian, mereka akan masuk ke dalam Baitul Maqdis tanpa mengganggu umat Islam. Itu umat Islam pun terpedaya dengan janji tersebut. Mereka pun mengaku kalah dan membenarkan tentera salib untuk menguasai Baitul Maqdis. Ketika tentera salib memasuki Baitul Maqdis, mereka memungkiri janji mereka. Mereka membunuh kesemua umat Islam, termasuklah alim ulama, kanak-kanak, wanita,
orang tua dan hamba-hamba yang lemah. Gambarkan betapa banyaknya orang yang dibunuh pada masa tersebut, sehingga kan darah dalam kota tersebut, apabila kuda lalu tenggelam kaki kuda dalam darah-darah orang Islam. Betapa jahatnya mereka. Tapi mereka telah melakukan sesuatu untuk menutup mata kita pada masa sekarang ni. Kita tengok mereka telah membuat mengasaskan hari kanak-kanak sedunia. Mereka juga yang mengasaskan hari ibu. Mereka juga mengasaskan segala hari lah, nak menunjukkan bahawa mereka ni nak menyatakan kasih sayang mereka ni terhadap golongan-golongan yang lemah, seperti anak-anak, perempuan dan sebagainya. Itu cara mereka untuk menutup kesalahan mereka. Tapi Islam dalam poin tersebut, dengan nak cerita kita, Islam ni bila dalam peperangan tu, Islam tetap masih menjaga ihsan, kerana menunjukkan kelembutan walaupun dalam peperangan. Ini digambarkan ketika Rasulullah SAW memutuskan Usamah untuk menakluki kota Rom. Sebelum tentera Islam berangkat ke kota Rom, Rasulullah himpunkan para tentera Islam dan berpesan kepada mereka agar tidak membunuh insan-insan yang lemah seperti wanita, anak-anak, orang tua dan sebagainya, dan juga orang yang dipaksa untuk berperang. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua pula digambarkan lagi ketika Salahuddin Al-Ayyubi menawan kembali kota Baitul Maqdis. Ketika kota Baitul Maqdis ditawan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dia menjanjikan kepada orang-orang Kristian untuk menghantar mereka ke tempat asal mereka dalam keadaan selamat dan dikawal rapi oleh tentera Islam. Kerana Salahuddin Al-Ayyubi ni dia memutuskan tentera untuk escort orang-orang Kristian ni balik ke tempat mereka. Okey, kesimpulannya, ini menunjukkan kelembutan yang diajar oleh Islam kepada kita. So kita pada hari ini, kita mestilah menghormati orang-orang yang lemah ni. Islam mengajar kita untuk berlaku ihsan atau dalam peperangan. Kita sekarang ni tak berlaku peperangan, so kita kenalah menghormati hormati semua orang yang tua, mak ayah kita, anak-anak. Kerana berlaku menunjukkan kecantikan Islam tu. Apa itu Islam? Itu saja mungkin daripada saya. Mungkin saya dapat daripada poin yang ke-8 ni. Yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya memohon ampun kepada Allah mengampuni dosa kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Kazuran Naim bin Ahmad Radi, nama metrik 054093. Okey, hari ini saya nak teruskan poin yang ke-9. Okey, apa ada dalam cerita poin yang ke-9 ni? Okey, dalam poin yang ke-9 ni dia menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW membahagikan harta daripada perang Hunain. Okey, kita mula. Rasulullah selepas perang, Rasulullah SAW dia mengejar kaum Hawazin yang tewas sehingga ke penempatan kaum Thaqif, iaitu di Taif. Lalu baginda Rasulullah SAW mengepung Taif dalam beberapa hari, tetapi baginda Rasulullah SAW gagal untuk membuka Taif. Selepas gagal tu, Rasulullah SAW hendak pulang ke Madinah. Dalam perjalanan pulang ke Madinah, Nabi Muhammad SAW membahagikan harta rampasan daripada harta rampasan perang Hunain. Okey, apa di dalam harta tu, harta yang Nabi Muhammad rampas ni, ada 6,000 tawanan yang terdiri daripada hamba sahaya, wanita. Lepas tu ada lagi jumlah unta dan kambing yang tidak terhitung bilang kiranya. Kira banyak sangat lah sampai tak terkira. Lepas tu baginda Nabi Muhammad SAW ni
membagikan harta itu dengan adil. Baginda memberi bahagian yang banyak kepada pemuka-pemuka Arab untuk menarik minat mereka kepada Islam. Baginda juga agihkan harta yang banyak kepada kaum Quraisy. Sebab apa baginda Muhammad SAW nak bahagikan harta yang banyak kepada kaum Quraisy? Sebab baginda Nabi Muhammad SAW ingin menarik minat mereka untuk memeluk Islam. Tapi kaum Ansar ni dia macam terkilan. Sebab apa Nabi Muhammad SAW tak bagi pun harta rampasan perang kepada mereka? Lalu kaum Ansar ni mempertikaikan apa yang Nabi Muhammad SAW buat kepada mereka, sebab mereka tak dapat langsung bahagian harta perang mereka. Sebab tu mereka kata, sampai setahap mereka kata, wahai Nabi Muhammad SAW, kau sudah jumpa kaummu iaitu kaum Quraisy, maka kamu lupa akan kami iaitu kaum Ansar. Lalu Nabi Muhammad SAW kumpulkan kaum Ansar. Lalu Nabi Muhammad SAW membuat satu, macam mana nak kata, perhimpunan. Maka Rasulullah SAW bercakap. Apa Rasulullah cakap? Rasulullah cakap macam ni: wahai kaum Ansar, adakah diri kamu merasa tidak puas hati terhadap sisa-sisa dunia yang aku gunakan untuk menarik minat kamu tersebut agar memeluk Islam, sedangkan aku serahkan kamu kepada keislaman kamu? Wahai kaum Ansar, tidakkah kamu redha orang ramai kembali bersama kambing dan unta, sedangkan kamu pulang dengan tunggangan kamu bersama Rasulullah SAW? Demi Tuhan yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, jika bukan kerana hijrah, nescaya aku seorang Ansar. Sekiranya orang ramai melalui satu lorong di bukit, sedangkan Ansar melalui lorong yang lain, nescaya aku melalui lorong yang dilalui Ansar. Ya Allah, rahmatilah Ansar, anak-anak dan cucu Ansar. Maka selepas dengar tu, kaum Ansar ni dia menangis. Mereka redha dengan pembahagian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang itulah serba sedikit tajuk saya yang ke-9 ni, poin yang ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainal, Menteri Persembahan pada satu seterusnya saya akan menyambung komentar dari penulis. Isi yang kedua adalah keputusan Nabi SAW memberi agihan harta rampasan perang kepada mereka yang baru memeluk Islam berbanding tentera lain yang mempunyai tentera lain. Ini kaum Ansar seperti kisah yang di atas. Itu menunjukkan kebijaksanaan baginda SAW yang arif tentang personaliti kaumnya dan berpandangan jauh dalam menguruskan satu perkara. Ini Rasulullah tetap memberi harta lebihan perang itu kepada kaum Quraisy yang baru memeluk Islam sebagai tanda untuk menjinakkan hati mereka dan menyemai perasaan tentang keistimewaan Islam kepada mereka melalui materialistik, contoh macam unta, duit dan sebagainya. Jadi material. Pada hakikatnya mereka kerana mereka memeluk Islam kerana satu sebab, iaitu sebab material, iaitu sebab harta. Pada hakikatnya mereka sebagai pemuka-pemuka kaum, yakni sebagai ketua-ketua kaum, memerangi Islam kerana ingin mengekalkan keturunan dan ingin menjaga kepentingan materialistik mereka sendiri, bukan atas sebab spiritual rohani yang kuat untuk memerangi orang Islam. Apabila Islam menghancurkan kekuatan mereka dengan pembukaan kota Mekah, Fathul Mekah, ada kemungkinan masih terdapat dalam jiwa mereka rasa benci terhadap kemenangan tersebut. Mungkin akan timbul rasa tidak puas hati dengan kekalahan runtuhnya kekuatan mereka itu. Islam merupakan agama petunjuk dan islah. Islam tidak berpada dengan hanya memberi tekanan dan menggunakan kekerasan tanpa menghiraukan penerimaan jiwa dan hati orang yang memerangi itu. Oleh kerana itu, kebanyakan sistem-sistem peperangan pada zaman sekarang itu di sisi orang kafir untuk memerangi, untuk berperang, mereka hanya memikirkan untuk berkeras. Dengan berkeras itu dapat menyembuhkan hati mereka, sedangkan mereka tak mengambil
sedikit kepentingan pun daripada peperangan itu, seperti memberi habuan kepada tentera-tenteranya, kepada orang yang ditawan, seperti itu. Kesimpulan daripada poin yang kedua ni adalah ini menunjukkan sebagai kebijaksanaan Rasulullah sebagai pemimpin ini untuk menjaga kemaslahatan orang yang baru masuk Islam dengan cara memberi materialistik kepada mereka, berupa harta, haiwan, ternak dan sebagainya, untuk menarik hati mereka supaya ikhlas untuk memeluk agama Islam. Kerana Imam Al-Hasan rahimahullah pernah berkata, ketika mana dia menuntut ilmu, dia tidak menyematkan rasa ikhlas pun dalam menuntut ilmu, tapi sebabkan dia menuntut ilmu tu menyebabkan dia nak tidak dapat untuk kena ikhlas niat kerana Allah, dan menuntut ilmu hanya kerana Allah SWT. Seterusnya, poin yang ketiga adalah daripada kisah yang di atas adalah tindakan Rasulullah SAW mengumpul meredakan rasa terkilan golongan Ansar kerana tidak mendapat apa-apa bahagian daripada rampasan perang, harta rampasan perang. Ini menjadi bukti bahawa kebijaksanaan politik yang dibawa oleh Rasulullah dan kelembutan akhlak baginda SAW yang tidak bersifat mementingkan diri sendiri. Maka baginda memanggil golongan Ansar untuk berkumpul dan dengan memberi kata-kata rangsangan yang cukup dengan kata-kata itu menunjukkan kebijaksanaan Rasulullah SAW sebagai seorang Rasulullah dan seorang pemimpin. Baginda mengatakan tidak cukup teknik berkesan yang baginda untuk meyakinkan golongan Ansar adalah dengan menyatakan, tidak cukupkah Allah telah memberi kamu hidayah selepas kamu dalam keadaan kegelapan, kamu dalam keadaan kekafiran. Nikmat yang paling besar adalah hidayah kepada orang Islam, itu setelah dia daripada kufur menjadi mendapat hidayah dan menjadi orang Islam yang sejati. Ini merupakan sunnah-sunnah yang terpuji yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin. Seterusnya, tindakan bijak yang berkesan oleh baginda agar mereka berpuas hati dan yakin terhadap hikmah keputusan baginda adalah dengan Rasulullah menyebut jasa-jasa mereka kepada Islam. Sebelum tu Rasulullah menyebut jasa-jasa Allah kepada mereka dengan memberi petunjuk, memberi harta daripada orang miskin jadi kaya. Seterusnya, baginda menyebut jasa-jasa mereka kepada baginda kerana telah mengorbankan nyawa, harta benda dan sebagainya. Seterusnya, baginda menegaskan bahawa baginda tidak menyebahi mana-mana pihak, yang Quraisy maupun Ansar, kerana niat Rasulullah SAW sendiri hanya untuk menarik hati mereka supaya dekat dengan Islam, seperti golongan Ansar yang telah dekat ikhlas untuk dengan Islam. Yang poin yang kedua, Rasulullah mengatakan bahawa keputusan baginda menyekat mereka daripada harta rampasan perang berdasarkan kekuatan agama, iman dan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul. Dan Rasulullah melakukan seperti itu kerana Rasulullah tahu yang golongan Ansar ini mempunyai hati yang kuat, cekal dalam menegakkan agama Allah, kerana mereka sanggup mengorbankan nyawa, harta benda, masa mereka hanya untuk Islam itu tertegak. Yang keempat adalah reaksi Ansar, golongan Ansar setelah mendengar ucapan baginda SAW merupakan contoh kejujuran iman dan kehalusan jiwa yang paling menarik di situ, kerana mereka mengenakan jasa Allah kerana memberi petunjuk dan menganugerahkan takwa kepada mereka, dan menyifatkan usaha mereka untuk menolong, menyokong dan berjihad sebagai kurniaan Allah dan Rasulnya, sebagai kurniaan Allah, kerana mereka merasakan situ satu-satunya nikmat yang paling besar kepada mereka. Mereka juga menyatakan bahawa jika bukan kerana Allah, niscaya mereka tidak mendapat petunjuk. Jika bukan kerana Rasulnya, iaitu Nabi Muhammad SAW, niscaya hati dan pandangan mereka tidak mendapat cahaya petunjuk. Jika bukan kerana Islam, niscaya Allah tidak akan menyatukan kembali kaum mereka setelah berpecah, kerana sebelum itu mereka adalah berpecah sebelum mereka semula Islam. Maka Rasulullah menyatukan mereka antara kaum Quraisy, Ansar dan semuanya di bawah satu naungan, bawah naungan Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin dan juga sebagai seorang Rasul.
Kemudiannya mereka juga mengisytiharkan mereka mengutamakan Rasulullah mengatasi segala limpahan harta dan keseronokan dunia. Apabila Rasulullah SAW mendoakan kerahmatan untuk mereka, anak-anak cucu mereka, air mata mereka bercucuran gembira kerana keprihatinan Rasulullah, kerana mendoakan mereka, kerana tiada nikmat yang lebih, kerana Rasulullah SAW seorang yang Rasulullah yang mustajab doanya, tiada kegembiraan yang lebih gembira melainkan mendapat doa yang tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kerahmatan ke atas golongan Ansar itu sendiri. Oleh kerana itu kisah ini amat menarik untuk kita sebagai seorang Islam untuk ikhlas dalam bercakap, sama ada menuntut ilmu ataupun berperang. Semuanya di bawah satu manhaj, iaitu jihad fi sabilillah, agar kita menerapkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul, niat kita ikhlas untuk sampai untuk menggapai keridhaan Allah dan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.